Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk forex Jadi hari ini kita akan membuat satu video berkenaan tentang pertanyaan yang ada ditanya di dalam channel kita hari ini. Pertanyaan daripada Mr. Char Kway Tiao Dia bertanyakan tentang apakah perbezaan di antara SNR dan SND. Okey, jadi bagi mereka yang nak mengetahui apakah perbezaan antara SNR dan SND, teruskan menonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi mereka yang belum subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng satu kali ya. Okey guys, kita jumpa selepas ini. Okey, jadi hari ini kita akan membahaskan tentang perbezaan antara SNR dan SND. Jadi seperti yang anda tahu, SNR tu adalah support dan resistance, manakala SND adalah supply dan demand. Jadi ini merupakan dua benda yang kira teknik yang banyak digunakan oleh para trader di seluruh dunia lah. Jadi mana satu yang lebih baik, adakah SNR atau SND, itu memang sukar untuk dijawab sebab masing-masing teknik ni dia ada kelebihan masing-masing, dan bagi saya kita tidak akan tahu mana satu yang lebih valid, sama ada SNR ataupun SND. Cuma ada perbezaan di antara SNR dan SND. Okey, mari kita kupas dengan lebih lanjut ya. Jadi seperti yang anda lihat sekarang ini, sebagai contoh kita ambil zone di area atas inilah bagi menunjukkan perbezaan antara SNR dan SND. Okey, sekiranya kita seorang SNR trader, jadi kita akan marking zone dia antara perbezaan antara SNR dan SND ni, dia zone dia. Bagi contoh, kalau SNR kita akan marking seperti begini jadi zone dia lebih ke atas lah, sebab kita mengambil bucu dia biasanya. Ada orang kalau bagi mereka yang masih baru dalam bidang forex ini, cara mudah untuk cari zone SNR, jadi boleh pergi ke setting dan pergi ke tukar kepada line chart dan untuk zone resistance adalah dia biasanya bucu-bucu atas ini, bucu V ke atas macam ni. Ini adalah resistance, manakala support adalah bucu bawah. Sebagai contoh, ini bucu bawah V V, ini adalah support yang V ni bentuk V tajam ke bawah. Ini adalah support, bucu ke atas adalah resistance. Okey, itu cara yang mudah untuk kita menandakan zone support dan resistance. Okey, jadi dalam kita marking untuk SNR ni, kita macam saya dah biasa dah. Jadi saya tak perlu nak tukar kepada line chart jadi saya tahu dia naik ke atas, lepas tu dia turun, jadi secara logik dia membentuk V ke atas lah. Jadi dia membentuk resistance. Okey, ini cara kita untuk marking kalau menggunakan SNR. Manakala kalau kita menggunakan SND biasanya yang belah atas ni kita panggil sebagai supply zone supply zone. Okey, jadi supply zone ni biasanya dia orang akan marking macam ni, kira macam marking engulfing lah marking engulfing. Jadi untuk SND dia punya zone dia lebih besar lagi, sebab kebanyakannya, kebiasaannya lah para trader, dia akan letak SL dia lebih kurang sama. Kalau SNR pun akan letak di area dekat-dekat dengan shadow ni lah, mungkin di atas sikit. SND pun sama, biasanya dia orang akan letak SL di sebelah atas kawasan shadow, iaitu kira macam swing high lah, swing high macam tu lah. Okey,
Jadi kalau SND biasanya dia orang akan entry dekat sini. Biasanya lah kebiasaannya. Saya pun tak berapa pasti juga. Ini dia orang kata sebagai macam decision point di mana price dia naik. Ni harga open CS sebelum telah di breakout. Jadi mungkin market telah membuat keputusan bahawa dia hendak membuat penurunan lagi daripada kawasan ini. Jadi cara menanda untuk supply zone ni biasanya dia menandakan CS engulfing. Ini adalah secara logiknya adalah CS bearish engulfing. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kalau SND dia akan entry dekat 5948. Tetapi kalau kita menggunakan SNR, kita akan entry di 6164. Lebih kurang begitulah ya. Jadi bolehlah dilihat di sini macam mana dia punya risk dan reward dia. Risk terutamanya risk dia. Okey, kalau kita entry dekat SNR, kita akan entry atas lagi. Jadi risk kita katakan kita letak SL yang sama. Sama ada kita pakai SND ataupun SNR, kita letak di 6557 ni. Jadi jelaslah kelihatan kalau kita menggunakan SNR, risk kita lebih kecil berbanding dengan kalau kita menggunakan SND. Okey. Jadi itu antara perbezaan yang ada lah di dalam SNR dan SND. Tapi masih lagi tidak dapat menjawab sama ada siapa yang lebih tepat. Itu yang memang saya tak boleh nak katakan siapa yang lebih tepat, SNR ataupun SND. Kadang-kadang SNR ni dia tak trigger, kadang-kadang SND yang trigger, SND saja yang trigger. Okey. Kadang-kadang SNR yang lebih sharp entry, kadang-kadang SND yang lebih sharp entry. Okey. Sebagai contoh kita ambillah sebelah atas ni, contoh saja contoh. Okey, di sini kita ada resistance di sebelah atas. Contoh ini contoh saja Okey, sini ada SNR zone ke atas. Tetapi kalau kita menggunakan SND, kita akan marking, kita akan marking engulfing. Yang ini kita akan marking. Jadi marking kita akan menjadi lebih besar. Begini. Begini. Jadi nampaklah jelas kan. SL biasa sama juga, dia akan letak di sebelah atas inilah. Area sebelah atas ini. Kalau anda lihat dekat sini, jelaslah menunjukkan kalau kita menggunakan SND, makanya entry kita trigger. Kita akan entry dekat sini kan. Tapi kalau kita pakai SNR, maka entry kita tak trigger sebab kita akan cuba sell di area atas ini. Kita nak entry dekat resistance kat atas ni, tapi price tak sampai. Yang sampai hanyalah zone SND. Jadi di sini nampak jelas menunjukkan kira macam SND lah yang lebih tepat. Macam tu. Tapi adakah SNR ni tak valid? Tak juga. Tak boleh juga kita nak kata begitu. Sebab itulah saya beritahu tadi. Kita tak boleh nak kata siapa yang lebih tepat lah. Macam tu lah. Okey. Okey, katakan sebagai contoh di area bawah ini. Kita ambil contoh. Ini contoh saja. Di sini kita ada support. Contoh. Okey, support. Okey, jadi kita tandakan support seperti begini. Okey. Support. Okey, baik. Jadi kalau kita menggunakan SNR, jadi entry kita entry buy dekat sinilah. Kita bagi, saya atur dulu atau bagi cantik lagi. Okey, bagi cantik lagi. Okey, kita entry dekat sini. Kita buy. Okey. Jadi price turun dan trigger kan. Trigger. Jadi kita dapat entry dekat bawah. Kalau SND kita akan marking dekat sini. Kalau SND kita akan marking dekat sini. Okey, ini yang merupakan demand zone. Demand zone. Okey, jadi kedua-duanya entry kan. Nampak kan? Kedua-duanya trigger. SND, kalau pakai SND pun trigger, kalau pakai SNR pun trigger. Kedua-duanya trigger. Tetapi siapa yang lebih dapat price yang lebih baik? Tentulah SNR yang dapat price lebih baik kan. Support. Jadi price pun naik ke atas. Jadi siapa profit yang lebih banyak? Jadi siapa yang entry dekat support?
zone support, maka dia lah dapat profit yang lebih banyak berbanding dengan SND. Jadi sebab itu saya cakap tadi, dia ada kelebihan, ada kelemahan masing-masing. Adapun begitu, mungkin benda begini tadi mungkin disangkal oleh siapa-siapa. Kalau kita bukan nak cari nak gaduh ke apa ke, siapa yang lebih hebat lah, SND ke SNR. Kalau orang-orang SND dah tentu dia cakap, apa pula SND buy kat area atas ni, apa pula kan, apa pula dia area sini dia nak buy pula, dah tentu dia akan buy kat sini. Jadi boleh nampak kat sini kita ada demand zone kat sini. Demand zone. Jadi orang-orang SND pun cakap, kami entry kat sini, buy kat sini kan. Seolah-olah macam dia tahu kat mana price sebenar-benarnya boleh sampai. Tapi kat sini bolehlah menunjukkan bahawa tengok tu, price turun balik masuk dalam zone ni. Jadi siapa yang entry dekat demand ni, jadi dapat sharp entry dan price naik ke atas. Jadi bagi saya, kita tak boleh lah nak cakap kira macam begitulah. Itu pendapat saya. Bagi saya tak ada satu yang lebih baik. SNR ke SND yang lebih baik ke. Jadi sebenarnya kita tak tahu price nak pergi ke mana. Bagi contoh kat sini tadi, contoh je lah, sini demand zone, price sampai sharp entry, ni shadow lagi dapat sharp entry, engulfing. Tapi tengok dia punya shadow sampai kat mana, sampai dekat support kat bawah ni. Jadi siapa yang pakai SNR, dia dapat entry yang lebih sharp, lebih bawah. Tapi kadang-kadang dia tak trigger, kadang-kadang geng-geng SND je yang trigger. Jadi kita tak boleh nak kata siapa yang lebih hebat, SND ataupun SNR. Cuma nampaklah perbezaan antara SNR dan SND ni. Kalau kita pakai SNR, entry kita lebih kurang dia punya risk. Contoh macam zone SNR kat sini, risk dia sama 4147. Kalau SND dia entry kat sini, risk dia sama kat 4147, mungkin bawah lagi daripada 4147 tu. Jadi nampak kan, risk untuk entry dekat SNR lebih kecil berbanding dengan entry menggunakan SND. Baik, saya harap anda jelas tentang perkara ini. Tapi mungkin juga dalam risk ni, masing-masing ada cara masing-masing. Kadang-kadang dia ada letak macam risk yang tetap, 10 pip, 20 pip saja, 30 pip saja, macam itulah. Jadi bab risk ni, tapi kebiasaannya orang akan letak SL di area shadow paling bawah, ataupun diletak bawah sedikit lagi. Baik, saya harap anda jelas tentang perbezaan antara SNR dan SND. Jadi kesimpulannya, saya nak kata SNR lebih baik ke SND lebih baik ke, itu terpulang kepada masing-masing. Kedua-duanya boleh dipakai dalam kita melakukan trade. Dan kelihatannya kalau kita pakai SNR, risk kita akan lebih kecil berbanding dengan kita menggunakan SND. Cuma kedua-duanya sama. SND akan trigger dulu. SND, kalau kita SND trader, entry kita akan trigger dulu. Mungkin bila trigger tu, mungkin entry SND saja yang trigger. Siapa yang entry dekat SNR, maka dia tak trigger. Kalau saya boleh ulang lagi, bagi contoh lagi, bagi contoh dekat area sini lah, area sini, contoh sini. Sini ada SNR, pun ada SND. Kalau anda tengok price open tu, dia bawah sikit. Jadi SND akan entry dekat bawah ni lah, sini dekat open price tu. Jadi dapat sharp entry. SNR pun dapat juga. Dia ada perbezaan sedikit di sana, kan. Tengok sini SND bawah sikit,
Kan entry bawah sikit. Trigger juga. Kalau entry dekat resistance pun trigger juga. Jadi cuma siapa yang lebih tepat itu wallahualam, tak tahu, susah. Kadang-kadang market ni kita tak tahu siapa yang lebih tepat. Jadi bagi saya kedua-dua teknik ni boleh digunakan dalam kita melakukan trade. Okey. Jadi saya harap anda faham perbezaan macam mana cara nak marking SND, macam mana nak marking SNR. Itu antara perbezaan yang boleh saya katakan dalam SNR dan SND. Okey. Saya harap ia menjawab persoalan daripada Mr. Cha Kway Tau. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.